Salam sejahtera, terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Saudara-saudara sekalian, tak boleh nafikan bahwa Anwar Ibrahim ialah Perdana Menteri yang paling berjaya setakat ini di Malaysia. Terkini dilaporkan bahwa kedudukan Malaysia 4 teratas peringkat ASEAN menawarkan gaji purata tertinggi. Malaysia menduduki tempat keempat dalam senarai negara ASEAN dengan purata gaji tertinggi menurut wegcenter.com. Negara ini menawarkan purata gaji US dollar 565. Negara dengan purata gaji tertinggi ialah Singapura dengan US dollar 4.985 dan diikuti rapat oleh Brunei Darussalam dengan USD 3.590. Indonesia di tangga ketiga menawarkan purata gaji yang lebih sedikit berbanding Malaysia, yaitu US dollar 600. 7 negara ASEAN lain menawarkan purata gaji yang lebih rendah berbanding Malaysia. Filipina di tempat kelima dengan menawarkan 545 USD. Kedudukan tercorot dipegang oleh Laos dengan US dollar 130. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan ini maka terbuktilah kehebatan Anwar Ibrahim dalam mengurus dan merencana ekonomi di Malaysia. Ada banyak yang telah kita bacakan. Yang pertama, malam ini disahkan Malaysia di kedudukan 4 teratas peringkat ASEAN dan telah pun menawar gaji purata yang tertinggi. Selain daripada itu, dalam pendedahan kali ini juga ialah apabila bilangan penganggur yang diberitakan di Malaysia adalah paling rendah sejak pandemik. Disahkan bahawa ia merupakan mencerminkan pengembangan ekonomi yang bertambah baik sepanjang suku keempat tahun ini dengan kadar penyertaan tenaga buruh meningkat 0.6% tahun ke tahun, mengekalkan kadar tertinggi iaitu 70.1% berbanding suku sebelumnya, kata Ketua Perangkawan Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mai Hadin. Bilangan tenaga buruh bertambah 2.2% untuk merekodkan 16.91 juta pada tahun 2023 suku keempat. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Akhirnya Cikgu Bad kena saman lagi. Kali ini disaman pula sebanyak 1 juta ringgit. Selain daripada itu, Afif juga turut dikenakan saman atas dakwaan memfitnah. Bekas pengerusi PKR Perak memfailkan saman terhadap Cikgu Bad serta Adun Taman Medan Dr. Afif Bahardin bagi menuntut ganti rugi masing-masing 1 juta ringgit atas dakwaan memfitnah tahun lalu. Farhas Wafa Salvador Rizal Mubarak yang juga seorang ahli perniagaan memfailkan saman itu secara berasingan di Mahkamah Tinggi pada 22 Januari lalu menerusi Tetuan Ahmad Daniel Rubin & Co. dengan menamakan Cikgu Bad dan Afif selaku defendant. Dalam pernyataan tuntutannya, Farhas mendakwa Cikgu Bad membuat kenyataan berbau fitnah pada sidang media sekitar 24 November tahun lalu yang mendakwa Planatif adalah Ketua Pengarah Organisasi Perisikan Luar Malaysia MEIO yang menjalankan agensi risikan kebangsaan dan mempunyai semua maklumat sulit berkenan aset negara. Farhas turut mendakwa Dr. Afif membuat kenyataan fitnah terhadapnya menerusi kenyataan media pada 15 November tahun lalu. Kononnya Planatif mempunyai perwatakan liar dan tidak sesuai memegang jawatan sebagai pegawai kerajaan. Dr. Afif merupakan Setiausaha Perikatan Nasional PN Selangor.
Menurut Planatif, kedua-dua kenyataan fitnah itu diterbitkan di TikTok dan WhatsApp boleh menjatuhkan reputasi serta memalukan dirinya, yang juga pengerusi dan pengarah beberapa syarikat termasuk 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad dan Apex Equities Holdings Berhad. Oleh itu, Planatif antara lain memohon satu perintah injuksi bagi menghalang kedua-dua defendant atau ejen mereka daripada mengulangi atau menerbitkan semula kenyataan fitnah tersebut, lapor bernama. Planatif juga memohon kedua-dua defendant menarik balik kenyataan fitnah tersebut serta membuat permohonan maaf yang perlu diterbitkan di media elektronik dan surat khabar pilihan Planatif. Turut dituntut ganti rugi khas RM1 juta daripada setiap defendant dan ganti rugi ganti rugi pampasan dan teladan faedah serta kos yang difikirkan sesuai oleh mahkamah. Pengurusan kes itu ditetapkan pada 25 Mac ini. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera. Akhirnya Rafizi tampil menyekolahkan Perikatan Nasional, bahkan menyekolahkan Anwar Musa. Rafizi Ramli sindir Anwar Musa dengan kata, "Kami tak umum jihad lawan inflasi tanpa inflasi, tapi inflasi kami yang terendah," kata Rafizi Ramli menyindir Anwar Musa. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli membidas kenyataan Tan Sri Anwar Musa yang mendakwa situasi ekonomi ketika ini terburuk berbanding pentadbiran terdahulu. Sambil menyindir ahli PAS itu, Rafizi berkata beliau yakin usaha kerajaan untuk menstabilkan harga barang dengan menurunkan inflasi adalah lebih membuahkan hasil berbanding pasukan khas jihad tangani inflasi yang pernah disertai oleh Anwar Musa. Pasukan itu telah ditubuhkan pada 29 Jun tahun 2022 dan dipengerusikan sendiri oleh Anwar Musa sebagai Menteri Komunikasi dan Multimedia pada waktu itu. Pasukan itu dikatakan bertujuan membantu rakyat menghadapi cabaran ekoran peningkatan kos sara hidup. Namun pasukan itu dibubar pada tahun 2023 oleh kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Berikutan ia gagal menurunkan inflasi dan mengawal harga barangan. Kami tak adalah umum sampai jihad lawan inflasi, tapi inflasi turun ke kadar yang terendah, kata Rafizi. Sementara harga barang adalah fungsi penawaran dan permintaan. Fokus kerajaan tingkat pendapatan rakyat, bukan semata-mata melihat kepada kos barang. InsyaAllah akan lebih banyak membuahkan hasil dari jawatan kuasa jihad lawan inflasi, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Sementara itu, Rafizi berkata sepanjang tahun 2023, kerajaan berusaha memastikan harga barangan stabil sambil menumpu kepada perkara-perkara yang menjadi punca beban kos sara hidup. Antaranya termasuklah gaji yang naik perlahan, tidak seiring dengan kos sara hidup. Maka solusinya ialah pelarasan gaji kekitaan awam dan dasar gaji progresif. Menambah kapasiti pengeluaran makanan, maka diperuntukkan dana besar untuk memodenkan pertanian moden kecil melalui IPR. Membaiki rantaian bekalan, kita secara berterusan melihat kepada rantaian bekalan padi, telur dan makanan asas lain, menggalakkan penjualan harga yang berpatutan melalui jalan rahmah dan lain-lain, katanya dalam hantaran di Facebook. Rafizi yang juga naib Presiden PKR berkata kerajaan juga sedang menumpukan kepada penyelarasan subsidi untuk keluarga yang lebih memerlukan supaya dapat mengurangkan beban mereka. Maka dengan itu, katanya, sumbangan tunai yang lebih tinggi dan reformasi subsidi pukal sedang dijalankan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda untuk isu yang panas ini.
Rafizi menyindir Anwar Musa dengan kata, "Kami tak umum jihad lawan inflasi, tapi inflasi kami yang terendah," kata Rafizi lagi. Rafizi menyindir ahli PAS itu apabila berkata beliau yakin usaha kerajaan menstabilkan harga barang dengan menurunkan inflasi akan lebih membuahkan hasil berbanding pasukan khas jihad tangani inflasi yang pernah disertai oleh Anwar Musa, dan jawatan kuasa itu telah pun dibubarkan oleh Anwar Ibrahim kerana ianya gagal berfungsi menurunkan inflasi dan mengawal harga barangan. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, apabila kita bercakap tentang ekonomi, ini yang berlaku sebenarnya yang tak pernah Perikatan Nasional Pembangkang beritahu. Kadar inflasi OPR berjaya dikawal. Meskipun US dollar 1 bersamaan 4.78 ringgit, kerajaan telah berjaya mengawal kadar inflasi dan kadar semalaman OPR. Satu perbandingan yang melibatkan Kesatuan Eropah dan 13 negara lain menunjukkan Malaysia di bawah pentadbiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berjaya mengawal kadar inflasi dan OPR. Hasil perbandingan dibuat oleh Trending View menunjukkan Malaysia memperoleh kedudukan ketiga terendah untuk inflasi dengan kadar 1.5%, manakala kadar OPR sebanyak 3% meletakkannya di tempat yang kedua. Hanya dua negara mempunyai kadar inflasi yang kurang berbanding Malaysia, iaitu China dengan kadar inflasi negatif 0.8% dan Thailand dengan kadar 1.11%. Untuk OPR pula, hanya Thailand mempunyai kadar OPR lebih rendah, iaitu Thailand dengan 2.5%. Kadar inflasi tertinggi dialami oleh India dengan inflasi sebanyak 5.1% dan OPR sebanyak 6.5%. Di peringkat tempatan, kadar inflasi sebanyak 1.5% dan OPR sebanyak 3% dicapai. Tanpa perlunya mewujudkan pasukan khas jihad tangani inflasi di bawah kepimpinan pentadbiran terdahulu di bawah mantan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Ketika Tan Sri Anwar Musa mempengurusikan pasukan khas tersebut, kadar inflasi Malaysia ialah 4.7%. Pasukan tersebut telah ditubuhkan pada 29 Jun 2022 dan dibubarkan oleh Anwar susulan kegagalan untuk menurunkan kadar inflasi. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda untuk isu kali ini. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kita berjaya mengawal inflasi semasa negara lain masih bergelut. OPR pula tak perlu naik. Inilah yang berjaya dibuat oleh negara Malaysia. Meskipun US dollar 1 bersamaan 4.78 ringgit, kerajaan sebenarnya telah pun berjaya mengawal kadar inflasi dan kadar semalaman OPR. Sekian untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, apa yang menggemparkan kita pada hari ini ialah apabila satu kenyataan dilaporkan dalam media, bilangan penganggur paling rendah sejak pandemik. Inilah kemenangan terbesar yang perlu anda share kepada seluruh dunia, seluruh Malaysia, tentang data yang menunjukkan bahawa kebanyakan yang didakwa oleh walaun dan para pengikut pembangkang, khususnya Perikatan Nasional, adalah berunsur mau menjatuhkan kerajaan semata-mata dan memburukkan pemimpinan Anwar Ibrahim semata-mata. Ini kerana disahkan bahawa bilangan penganggur paling rendah sejak pandemik adalah berlaku pada waktu ini. Bilangan penganggur terus menurun kepada 580,700 orang pada 2023 adalah paling rendah sejak pandemik
dengan kadar pengangguran sebanyak 3,4% menurun sorotan pasaran buruh suku keempat 2023 yang dikeluarkan Jabatan Perangkaan Malaysia semalam, lapor bernama. Ia mencerminkan perkembangan ekonomi yang bertambah baik sepanjang suku keempat tahun ini dengan kadar penyertaan tenaga buruh meningkat 0,6 mata peratus tahun ke depan, tahun ke tahun, mengekalkan kadar tertinggi iaitu 70,1% berbanding suku sebelumnya, kata Ketua Perangkaan Datu Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin. Bilangan tenaga buruh bertambah 2.2% untuk merekodkan 16,91 juta orang pada suku keempat 2023, terutamanya didorong oleh kenaikan 2.5% dalam kedudukan penduduk kerja yang merangkumi 16,35 juta orang, katanya dalam satu kenyataan semalam. Beliau berkata pasaran buruh Malaysia terus bertambah baik pada suku keempat itu walaupun dalam persekitaran yang mencabar, kerana permintaan dalam negeri yang lebih tinggi telah mewujudkan persekitaran yang menggalakkan kepada industri. Ini menyebabkan peningkatan dalam pengeluaran yang disebabkan oleh pengembangan ekonomi hampir ke semua sektor. Hal ini menyumbang kepada permintaan buruh yang lebih kukuh meskipun dengan persekitaran luaran yang mencabar. Oleh itu, ekonomi Malaysia berkembang 3% pada suku keempat 2023, lebih rendah daripada pertumbuhan 3.3% pada suku sebelumnya, kata beliau. Guna tenaga tidak penuh yang merujuk kepada bilangan penduduk bekerja kurang daripada 30 jam seminggu mencatatkan pertambahan 6.6% berbanding suku sama pada tahun 2022 dengan sejumlah 286,100 orang. Pada masa sama, katanya, guna tenaga tidak penuh berkaitan kemahiran yang menunjukkan kepada mereka yang berpendidikan tertier tetap bekerja dalam kategori pekerjaan separuh mahir dan kemahiran rendah meningkat sebanyak 2.4% tahun ke tahun untuk merekodkan 1.94 juta orang dengan kadar 37.4% atau terdiri daripada lebih 1/3 penduduk bekerja dengan pendidikan tertier. Dari sudut pandangan permintaan buruh, Muhammad Uzir berkata jawatan dalam sektor ekonomi mencatatkan peningkatan 2.1% kepada 8.94 juta jawatan berbanding tahun lepas, dengan jawatan diisi merangkumi 97.9% daripada jumlah jawatan berkembang 2.1% kepada 8.74 juta. Pada itu beliau berkata, permintaan buruh di Malaysia terus bertambah baik pada suku ini ditunjukkan oleh pertumbuhan 0.6% dalam bilangan pewujudan jawatan untuk memenuhi keperluan industri yang merangkumi 31,100 jawatan. Seiring perkembangan ekonomi pada suku keempat 2023, produktiviti buruh yang diukur berdasarkan nilai ditambah per pekerja meningkat 0.5% berbanding suku yang sama tahun lepas merekodkan nilai RM25,080 per pekerja. Anggaran awal prestasi keseluruhan pasaran buruh 2023 berdasarkan data purata bulanan menunjukkan bilangan penduduk bekerja meningkat 6.0% kepada 16.31 juta orang pada 2023 berbanding 3.1% atau 15.39 juta pada tahun sebelumnya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.